Dalam persaingan sengit ekonomi dunia hari ini, Malaysia perlu memantapkan budaya kecemerlangan untuk terus mengungguli kelebihan persaingan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Secara langsung kami bawakan dari Dewan Plenary Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Pada hari ini pastinya seluruh penjawat awam bukan sahaja yang berada di Dewan Plenary PICC, bahkan di seluruh negara, di mana-mana sahaja, tertumpu kepada amanat yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak sempena dengan Majlis Perdana Perkhidmatan Awam 2015 kali ke-14 ataupun akronimnya lebih dikenali sebagai MAPA kali ini kembali. Dan kalau boleh saya maklumkan kepada anda, MAPA terakhir itu MAPA yang ke-13 berlangsung pada 2013 pada tanggal 11 Mac 2013. 2014 tiada MAPA diadakan dan 2015 MAPA kali ke-14 berlangsung. Dan yang dapat kita saksikan pada ketika ini di Dewan Plenary di PICC Putrajaya, penuh sekali penjawat-penjawat awam yang datang, termasuklah barisan menteri-menteri kabinet, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar juga turut bersama di samping pelbagai lapisan penjawat awam dari pelbagai grade, pelbagai kementerian datang ke Dewan Plenary di Putrajaya ini untuk bersama-sama mendengar amanat yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita bawakan secara langsung supaya anda, kaki tangan awam yang berada di mana-mana sahaja, dapat mendengar intipati yang akan dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bila-bila masa sahaja, seketika saja nanti. Kita tahu apabila berbicara mengenai penjawat awam, saban hari pastinya isu-isu mengenai perkhidmatan awam ada sahaja yang dikemukakan, dan juga pihak Kesatuan Pekerja mengenai Perkhidmatan Awam UPEX pun kerap kali mengadakan sidang media membawakan suara penjawat awam sendiri. Maka pada hari ini harapan menggunung penjawat awam terhadap reaksi yang akan diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjurus kepada amanat sempena dengan Majlis Perdana Perkhidmatan Awam MAPA 2015 kali ke-14. Dan yang pasti penjawat awam terutamanya adalah antara pihak yang memainkan peranan penting sebagai ejen transformasi. Itu antara yang sering dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana ejen transformasi ini sebenarnya adalah barisan paling hadapan dalam menentukan kejayaan setiap dasar kerajaan untuk kepentingan rakyat. Dan penjawat awam juga, kalau anda ingat lagi tema yang dibawakan pada tahun lepas, penjawat awam sebagai tiang suri negara, yang mana tatkala kita berbicara mengenai tiang suri adalah penahan utama sebuah rumah, dan penjawat awam haruslah teguh dan juga integriti dengan hasil produktiviti yang tinggi agar rumah iaitu kerajaan kukuh untuk berlindung. Jadi penjawat awam harus keluar dari zon selesa dan juga menimbulkan segala tingkah laku yang membawa imej negatif yang sering dilabelkan sebelum ini. Sikap hanya makan gaji itu harus dikikis sama sekali. Itu antara yang sentiasa dilaungkan oleh pihak kerajaan supaya penjawat awam sentiasa peka dengan keadaan semasa dan melakukan kerja dalam keadaan motivasi yang paling terbaik. Jadi kita sudah pun dengarkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun dijemput untuk menyampaikan ucap pertama. Jadi tanpa membuang masa, kita terus ke pentas utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin, Timbalan Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri-Menteri dan Yang Amat Berhormat Menteri-Menteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri, Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Menteri, Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Ali Hamzah, Ketua Setiausaha Negara, Yang Berbahagia Tan Sri Zabidi, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Tan Sri Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, para penjawat awam yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Rasul junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ikutan dan suri tauladan sepanjang zaman. Seterusnya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan kurnia
yang tidak terhingga kepada negara Malaysia kita yang tercinta. Pada pagi yang permai ini dengan izin dan kehendaknya jua telah memungkinkan saya bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam Majlis Perdana Perkhidmatan Awam atau MAPA buat kali ke-14 ini. Sesungguhnya, majlis ini, pertemuan ini dengan para penjawat awam yang mewakili pelbagai sektor kementerian, agensi kerajaan, merupakan satu perjumpaan yang sungguh bermakna. Kerana melalui pertemuan seperti inilah, kita dapat melahirkan penghargaan, kita dapat mengukuhkan kerjasama, saling bantu-membantu, berteraskan pada nilai hormat-menghormati serta hidup saling bermuafakat antara satu dengan lain. Terlebih penting ialah perjumpaan sebegini membolehkan kerajaan menampilkan gagasan, memperlihatkan hasrat kita, serta melahirkan harapan. Harapan kerajaan yang mewakili rakyat dapat dikongsi bersama-sama dengan semua penjawat-penjawat awam. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Ali Hamzah, Ketua Silsilah Negara, juga kepada Tan Sri Zabidi, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, serta semua penjawat-penjawat awam yang telah mengatur ruang bagi saya menyampaikan pandangan hala tuju kepada semua anggota penjawat awam. Selanjutnya, majlis seperti ini kita boleh menghargai beberapa pencapaian. Pencapaian yang cemerlang, pencapaian yang signifikan. Beberapa contoh boleh disebutkan, mungkin ia tidak bersifat komprehensif dan menyeluruh. Antaranya, saya difahamkan, sistem pemantauan bandar selamat, SPBS, yang telah dibangunkan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Polis Diraja Malaysia memantau pelaksanaan program bandar selamat dalam usaha mengurangkan jenayah. Telah berjaya menerima anugerah Kecemerlangan Geospatial World Forum dalam aplikasi teknologi geospasial di Geneva, Switzerland pada 8 Mei tahun lepas. Tahniah saya ucap. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya penjawat awam telah memainkan peranan utama membantu kerajaan mendukung amanah dan menterjemahkan amanah tersebut dalam bentuk perencanaan dan perancangan yang jitu dan pelaksanaan yang berkesan supaya dasar-dasar pembangunan negara dapat dilaksanakan dengan rapi serta efektif. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengajak kita semua mengimbau kembali. Apakah langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam konteks penambahbaikan kebajikan dan kesejahteraan para anggota penjawat awam kita? Sebenarnya banyak, malah puluhan penambahbaikan
yang telah kita lakukan. Tetapi memadai untuk saya sebut di sini beberapa langkah yang telah kita lakukan. Antaranya, menaikkan gaji penjawat awam sebanyak 7% hingga 13% pada tahun 2012. Kedua, menaikkan pensyen minimum daripada RM720 kepada RM820 bagi mereka yang berkhidmat selama 25 tahun atau lebih pada 1 Januari 2012. Ketiga, mensetarakan pangkat-pangkat dalam perkhidmatan ATM dan PDRM dengan grade jawatan perkhidmatan awam selaras perubahan lapisan-lapisan grade jawatan atau grade gaji pada 1 Januari 2013. Keempat, menambah baik skim-skim perkhidmatan yang berkuat kuasa dari segi memantapkan fungsi perkhidmatan dan laluan kerjaya serta mobiliti pegawai yang melibatkan penambahbaikan 81 skim perkhidmatan pada tahun 2013. Kelima, melancarkan skim perumahan penjawat awam satu Malaysia dengan sasaran pembinaan rumah mampu milik sebanyak 100,000 unit di seluruh negara menjelang 2018 dan menyediakan peruntukan pinjaman perumahan sehingga RM6 bilion setahun untuk kaki tangan kerajaan pada tahun 2013. Semuanya ini membuktikan keprihatinan kerajaan untuk terus menjaga kebajikan penjawat-penjawat awam dalam lingkungan kemampuan kewangan negara dengan tujuan supaya bukan sahaja kebajikan penjawat awam dijaga, dipelihara, tetapi kita ingin merangsangkan penjawat-penjawat awam kita di semua peringkat untuk terus melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat dan negara. Namun demikian, setiap kali saya turun padang, setiap kali saya buat pertemuan, memang saya tidak sunyi daripada menerima pandangan-pandangan, cadangan-cadangan, kadang-kadang memorandum-memorandum yang saya terima di semua peringkat melalui kesatuan-kesatuan sekerja seperti QPAX, NUTP, PPTD dan sebagainya, berhubung dengan kebajikan, berkait rapat dengan soal kenaikan kos sara hidup dan isu-isu tertentu yang mereka rasakan perlu diberi pertimbangan yang sewajarnya oleh pihak kerajaan. Dalam hal ini, berkait rapat dengan salah satu teras dalam dasar kerajaan yang saya telah sebutkan waktu saya bentangkan RMK 11 baru-baru ini ialah dalam konteks kita memberi perhatian kepada pertumbuhan ekonomi negara. Soal pertumbuhan saja tidak memadai. Di samping pertumbuhan yang perlu kita beri perhatian, soal pengagihan kekayaan negara, soal growth with equity, khususnya kumpulan B40, yakni mereka yang berpendapatan 40 terendah dalam negara kita, hendaklah diberi perhatian yang khusus oleh pihak kerajaan. Oleh itu, dalam majlis pada pagi ini, sebagai kerajaan yang sentiasa prihatin
menjaga kebajikan penjawat awam, sukacita saya mengumumkan kadar baru terendah imbuhan tetap perumahan. Belum habis ayat ni dah tepuk. Belum tahu apa yang saya nak umum lagi ni. Kadar baru terendah imbuhan tetap perumahan adalah pada RM300 sebulan. Ini berarti bahawa mereka yang menerima imbuhan tetap perumahan yang terendah pada masa ini RM180 sebulan. Dan lowest terendah melonjak kepada RM300 sebulan. Dan kita akan buat adjustment sampailah ke peringkat 41, grade 41. Bagi mereka yang mendiami quarters pula, banyakkan daripada kita duduk quarters, yang selama ini tidak menikmati imbuhan tetap tersebut, pada kali ini mereka turut mendapat faedah sebanyak 25% daripada kadar imbuhan tetap perumahan sebenar yang layak bagi mereka. Keputusan ini melibatkan lebih 1.1 juta pejabat awam di seluruh negara, manakala implikasi kewangannya pula ialah sebanyak 1.04 bilion ringgit setahun. Ia berkuat kuasa mulai 1 November 2015. Lebih awal daripada tahun hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu pengumuman pertama. Tak tahu ada 2 ke 3. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tema kita pada hari ini. Kita pilih tema mendepani realiti baru negara. The new realities. Dan kita memberi penekanan pada pertumbuhan melalui produktiviti dan inovasi menuju kepada masa depan negara. Definasi produktiviti itu apa? Yang pertama, kita boleh mendefinisikan produktiviti sebagai pencapaian ataupun hasil kerja yang sama tetapi dengan kos yang lebih rendah. Maknanya same output but with lower cost. One definition. Definisi yang kedua ialah hasil kerja tambah, kosnya sama. Increase output with the same cost. Definisi kedua. Definisi yang ketiga, hasil tambah dan kos berkurangan. 3 definisi productivity. Inovasi pula bererti bahawa kita melakukan penambahbaikan dari segi proses dan produk untuk menghasilkan output ataupun revenue tambahan. Dalam konteks perkhidmatan awam, bukan semua jabatan mengutip hasil. Jadi, definisi itu mestilah diubah suat dari segi kepuasan kepada rakyat. Iaitu rakyat satisfaction ataupun target group satisfaction yang merupakan kumpulan sasar yang menjadi sasaran kepada bidang tugas kita. Ini dia inovasi. Makna kita lakukan penambahbaikan, the process,
to be creative, innovative. Hasilnya ialah level of public happiness ataupun public satisfaction yang dapat kita lonjakkan ataupun sekurang-kurangnya kita tingkatkan. Kalau kita lihat dalam konteks keseluruhannya, traditional sources of growth, tanah, labor dan capital, dana, sudah sampai ke peringkat maksima ataupun kengkangannya. Saya malam tadi baru balik dari Sarawak. Di Sarawak pun sudah sampai ke peringkat di mana Ketua Menteri Sarawak beritahu saya tidak ada tanah nak beri kepada sektor swasta sekarang. Lebih kurang begitulah. Sebab saya nak utamakan kepada rakyat. Maknanya dah, kalau negeri yang terbesar di Malaysia pun dah tak ada tanah lagi untuk dibangunkan secara komersial besar-besaran, kecuali industrial estate dan sebagainya. Sudah tentu land sebagai satu input kepada penjanaan kekayaan negara tentu ada hadnya. Dan kita sudah sampai hampir ke maksimanya. Yang kedua, kalau kita sebut tentang labor, tenaga buruh, macam mana kita nak sampai status high income nation? Kalau high income nation, definisinya pendapatan kita pun mesti high income. Tapi kalau kita terus bergantung kepada pekerja asing yang menyebabkan kita punya level of wages kita terlalu rendah, apa berlaku? Berlaku tidak ada insentif untuk kita meningkatkan kedudukan kita dari segi technological value chain, melakukan inovasi, melatih pekerja-pekerja kita supaya dapat penguasaan kemahiran yang lebih tinggi. Semuanya ini akan membolehkan kita membayar upahan dan gaji yang lebih tinggi. Sebab itulah modal itu mesti kita lihat semula. Low income is not the right model. Tetapi high income and high productivity is the right model for Malaysia. Sebab itulah kita mesti tekankan perkara ini. Productivity, inovasi. Baik, kalau kita nak bergantung kepada sumber hasil masuk negara, minyak gas pun ada, orang sebut is a finite resource. Ada hadnya. Satu hari akan pupus. Kalau tak pupus pun dia akan berkurangan. Kalau kita tak buat persediaan hari ini, kita tidak menambahkan daya saing kita, kita akan mengalami tekanan satu hari nanti. Tekanan di mana kita terpaksa berdepan dengan realiti baru, bahawa apa yang kita telah gantung selama ini, penggantungan kita, tidak boleh lagi kita harap sebagai sumber kekayaan negara. Sebab itulah kita perlu mencari new sources of growth. New sources of growth ini bukan saja dalam konteks sektor swasta peranannya, tapi kita nak juga sektor awam menekankan peningkatan produktiviti dan inovasi. Saya dalam hal ini ingin menyarankan supaya measurement productivity ini dibuat untuk perkhidmatan awam secara objektif dan menyeluruh. Saya ingin mencadangkan supaya JPA dan Perbadanan Produktiviti Malaysia ataupun MPC membuat satu kajian produktiviti yang menyeluruh berdasarkan pada metodologi yang tepat dan objektif dan membuat penilaian produktiviti perkhidmatan awam supaya kita tahu where do we stand dari segi produktiviti.
Kalau kita tahu produktiviti kita hari ini, kita akan lebih faham apa yang boleh kita lakukan ke depan. Kita tak sebut secara umum saja, secara rambang. Tapi kita tahu secara spesifik. Hari ini, produktiviti kita sekian banyak. Hari esok, tahun depan, apa yang boleh kita lakukan untuk mencapai produktiviti yang lebih tinggi. Tapi mesti ada yardstick ataupun measurement yang objektif. Sehubungan dengan ini, saya tahu bahawa amalan kita selama ini, tiap-tiap tahun, kita tengok bajet. Ini traditional approach kita. Kita tengok bajet yang diluluskan, kementerian mana yang menghabiskan bajet sepenuhnya, bagus, kita kata. Maknanya, kriterianya, habiskan peruntukan. You finish your allocation, then you're considered a good performing ministry. Tapi apakah itu absolute kriterianya? Kenapa kita tak challenge ourselves? Kita boleh mencapai objektif kita. Kita boleh mencapai KPI kita. Tetapi kita boleh mengurangkan perbelanjaan jua. We have never challenged ourselves. Sebab apa? Sebab kalau kita jimatkan perbelanjaan, the balance masuk balik consolidated fund. Treasury dapat balik. Bila Treasury dapat balik, operating ministry kata, tak berbaloi, dia kata. Aku kerja kuat-kuat ni, jimat duit, balik consolidated fund. Tak nampak pun penjimatan itu. Tak dapat merasai penjimatan itu. Oleh itu, dalam MAPA pada kali ini, saya ingin mencadangkan satu kaedah baru. Kalau mana-mana kementerian jabatan boleh menjimatkan perbelanjaan, sebahagian daripada penjimatan itu akan kita pulangkan balik kepada jabatan ataupun kementerian berkenaan. Apa kaedahnya? Saya minta KSN dengan JPA bincang dengan KSU, ketua-ketua pengarah dan penjawab-penjawab awam, termasuk juga QPAX, bincang. Tengok macam mana. Apanya kaedah. Katalah tahun ini Kementerian Pendidikan menjimatkan 1 bilion. Boleh kita pulangkan balik 1 bilion ke? Sebahagian daripada 1 bilion ke? Apa kaedahnya? Ataupun kita nak hadkan kepada OE ke, DE ke? Inilah persoalan-persoalan yang saya tak boleh jawab lagi. Saya tak berani nak beri satu formula. Melainkan kita telah buat pencambahan fikiran, workshop ataupun lab secara intensif, cari satu formula yang terbaik. Tapi prinsipnya, kita mesti memberi insentif kepada kementerian jabatan kerana mereka sudah lebih efisien dalam menjalankan tugas dan kerja mereka. Mereka telah jimatkan peruntukan kerajaan, patut they should be rewarded. Mereka patut diberi penghargaan. Bukan disebut tetapi diterjemahkan. Supaya mereka boleh laksanakan tahun hadapan program-program yang menjadi program yang mereka fikir patut dilaksanakan. Ataupun kita nak beri insentif pada pegawai, saya terbuka. Sebab selama ini kita ada macam-macam. Menegak, melentang, menyarap je belum lagi. Tapi semuanya tak boleh nampak je tak ke mana juga. Sebab too much subjectivity dalamnya. It is a big bureaucracy. 1.6 juta ni. Macam mana nak buat penilaian saja objektif? Ini jadi kesukaran dalam mana-mana birokrasi. Tapi saya terbuka. Kalau ada cadangan lain, kaedah lain, kita nak reward pegawai, penjawat awam,
kerana mereka bekerja lebih bersungguh-sungguh, high performance, a culture of high performance. Macam mana kita nak incentivize high performance? Tapi mesti buat secara objektif. Ini yang jadi masalahnya, terlalu banyak unsur subjectivity. Sebab apa juga sistem, kaedah yang kita terima pakai selama ini, ianya tidak mencapai objektifnya yang sebenar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebut dalam bajet 2015, keseimbangan antara capital economy dan people economy. Saya ingin perkhidmatan awam kita berusaha memberikan perkhidmatan yang terbaik dan efisien kepada rakyat. Dan saya melihat beberapa kejayaan, umpamanya Jabatan Immigration, di mana tempoh pemrosesan pengeluaran pasport baru kini hanya mengambil masa 1 jam berbanding dengan 3 bulan sebelum ini. Ini kekalkan ini 1 jam. Dan bila saya turun meresmikan UTC, saya tanya orang ramai, mereka mengesahkan. Ini bukan laporan yang dihantar pada saya saja, tapi saya telah cek, memang benar 1 jam boleh dapat pasport baru. Ini satu pencapaian yang baik, sangat baik. One Malaysia, one call center, one more, 24 jam. Itu pun satu kejayaan yang boleh kita banggakan. Ketiga, pusat latihan Satu Malaysia. 346 institusi latihan awam. Sekarang ini kita gabungkan supaya kita kongsi segala fasiliti yang ada. Tidaklah dia milik satu jabatan, tapi kalau ada ruang, kita akan kongsi dengan jabatan yang lain. Pusat Transformasi Bandar, UTC dan RTC juga berjaya. Kebetulan saya baru balik dari Sarawak. Saya nak sebut di sini, banyak juga yang kita beri kepada rakyat yang sebenarnya merupakan perkhidmatan antara terbaik di dunia, tapi kosnya terlalu rendah. Pusat Jantung Umum, Hospital Umum Sarawak, hanya mengenakan hanya RM5 saja bagi mendapatkan rawatan jantung. Manakala bayaran hanya RM3 untuk 1 malam bagi pesakit yang masukkan ward. RM3. Not even $1. Bagi open heart, pembedahan open heart, dikenakan charge sebanyak RM500. Open heart surgery, termasuk bypass, RM500. Kalau hospital swasta berpuluh-puluh ribu, 60, 80 ribu. Kerajaan, hospital kerajaan, RM500. Dan kita lihat banyak yang 20,000 pesakit luar dan 2,000 pesakit ward dah dapat. Saya boleh buat contoh yang lain. Putrajaya Hospital pun di sini, dia punya kadar charge dia begitu rendah sekali. Ini semua adalah sumbangan kerajaan kepada rakyat dan juga kepada pejabat-pejabat awam. Inilah kisah-kisah yang mesti kita paparkan pada rakyat, supaya rakyat akan menilai ini kebaikannya. Jangan kita momok GST. Hasil negara itu kita pulangkan balik pada rakyat. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya minta bahawa kita terus melakukan dengan bersungguh-sungguh. Kebetulan tahun sudah kita telah ditimpa dengan musibah banjir, kita pula dengan gempa bumi yang tak berkesudahan dengan dia punya aftershock sampai hari ini. Saya nak sebut di sini bahawa ramai penjawat-penjawat awam telah membuat kerja-kerja penyelamat, pemulihan
yang menyambung nyawa dalam malapetaka dan musibah seperti ini. Saya nak sebut Angkatan Tentera, Polis, bomba, mereka yang penjawat awam di hospital, doktor, rela, ramai lagi. The unsung heroes. Dalam mapa ni eloklah saya menghargai. Bukan senang. Saya diberitahu, saya selalu naik helikopter. Nak bawa helikopter sampai 10,000 kaki. Tinggi je. Nak mendaratkan helikopter dengan angin melentang, dengan apa cuaca kabus. Memang menyambung nyawa. Inilah penjawat-penjawat awam yang telah sanggup melakukan kerja-kerja yang luar biasa. Yang patut kita menghargai dalam majlis seperti ini. Bukan saja Malim Gunung, tapi mereka inilah juga the unsung heroes di belakang tabir yang patut kita beri penghargaan. Saya nak sebut di sini mungkin beberapa perkara. Pertama, saya minta kita jangan buat business as usual. Kita mesti melakukan perubahan minda kita dan lihat pada cara-cara yang lebih baik yang boleh kita lakukan. Saya juga tidak mahu kita bergerak dalam silo masing-masing, dalam lohong masing-masing. Kita hendaklah buat kerjasama across ministries. You have to transcend boundary. Kita tak nak boundary management. This is my turf. That is your turf. You don't come into my turf. You come to my turf, I will shout at you. Ini kita nak. Kalau kita boleh adakan kerjasama across the board. Jadi kerajaan kita lebih berkesan, khidmat kita. Multitasking. Bagus juga, tapi bukan semua yang setuju. Bukan semua setuju multitasking, tapi kita cuba. Kita cuba. KSN cuba nak buat. Pemandu-pemandu kita buat multitasking. Tapi mereka tak berapa setuju lagi. Sebab apa? Pemandu kita hantar kita pagi. Lepas itu, apa yang dia buat sampai kita balik? Apa yang dia buat? Dia berceloteh. Dia cerita pasal bos dia. Apa dia? Dia gap 8 jam, 6 jam. Tak ada kerja lain. Boleh buat multitasking, tapi mereka tak berapa setuju. Ini kita cuba pujuk mereka. Buat multitasking. Mungkin QPAX boleh bantu dalam hal ni. Multitasking. Sebab bila multitasking, kita boleh bagi insentif pada dia. Dia boleh dapat pendapatan yang lebih. Inilah inovasi-inovasi yang patut kita fikirkan. Saya nak sebut di sini, saya tak nak sebut RNK 11, detail semua kita dah tahu ya. Kita dah tahu apa terasnya, tadi pun dalam video dah ada dan sebagainya. Saya nak sebut di sini satu saja ya. Saya hendak supaya mulai 1 Januari, we are ready to take off. Saya tak nak masuk tahun depan, tunggu bulan Julai, baru nak laksanakannya. Kita kena buat preparation, persediaan lebih awal lagi. Supaya come 1 Januari, RNK 11 berada dalam keadaan boleh dilancarkan sepenuhnya. Sebab inilah pusingan terakhir. Inilah lonjakan terakhir sebelum kita sampai ke ambang negara maju. Jadi kita mesti membuat persediaan execution system, plan execution yang lebih berkesan lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah beberapa prinsip yang saya nak sebutkan di sini. Mendasari segala impian kita, saya harap kita ni dah angkat sumpah tadi, kesetiaan, solidariti, amanah dan sebagainya. Satu saya nak sebut. Tolong jaga rahsia kerajaan. Ini sehari dua ni empat kebocoran berlaku. Tolong jaga rahsia kerajaan.
Sebab mana-mana kerajaan pun mesti jaga rahsia kerajaan. Kalau kita belum sedia buat pengumuman, jangan bocor. Sebab kalau bocor, boleh jadi keputusan tu berlainan nanti. Ini belum apa-apa lagi, tollah kata kita nak naikkan. Bocor dah. Sepatutnya, kita ada kaedah tertentu. Inilah saya harap sangat, please ya, penjawat awam, tolong. Ini adalah kepentingan negara. Dan kita sudah pun angkat sumpah, jangan main-mainkan sumpah kita tu. Sebab inilah untuk kebaikan negara kita. Saya ingin menyatakan bahawa kita hendak Malaysia menjadi a great nation. Beyond 2020, Malaysia must be a great nation. Jelasnya, tiada jalan singkat untuk sampai ke destinasi. Perjalanannya pula melibatkan langkah demi langkah yang sememangnya jauh dan memeritkan. Ketahuilah bahawa setiap kepahitan itu, jika kita bersabar, sebenarnya terkandung 1000 kemanisan dan bahagia yang menanti. Biar apapun cabaran datang menggunung, namun itu bukan alasan untuk kita berputus asa dari terus melangkah gagah ke hadapan. Bahkan ia lebih mulia daripada kita bersurut pulang dan berbalik haluan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini hari terakhir bulan Syakban 1436 Hijrah. Esoknya pula bagi umat Islam akan menyambut awal Ramadan, yakni bulan yang penuh kemuliaan dan keberkatan. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Bersempena itu, bagi membantu meringankan beban kewangan penjawat awam, membuat persiapan menyambut Ramadan, beli baju raya, sukacita saya umumkan bayaran bantuan khas kewangan sebanyak RM500 pada penjawat awam grade 54 dan ke bawah. Bantuan khas ini juga akan turut dinikmati oleh lebih 700,000 pesara kerajaan yang menerima pencen dengan bayaran berjumlah sebanyak RM250. Kedua-dua bayaran tersebut akan dibuat pada 25 Jun ini. Awal sikit. Yang melibatkan anggaran implikasi kewangan sebanyak RM1 bilion. Akhir kalam, marilah kita sama-sama perbanyakkan doa, meningkatkan amal soleh dan kebajikan, serta sentiasa mengislahkan diri agar segalanya akan pulih dan yang baik-baik akan muncul jua seperti sedia kala, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak atas amanat yang telah disampaikan tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis seterusnya ialah pelancaran buku Melakar Wajah Baharu. Baik, itu dia telah pun sama-sama kita dengarkan amanat yang telah pun disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seketika tadi. Kalau ada yang mungkin tak berkesempatan mendengar secara keseluruhannya, mungkin saya boleh kongsikan sekali lagi. Kadar baru terendah imbuhan tetap perubahan ialah RM300. Bagi yang tinggal quarters, mereka dapat faedah sebanyak 25%. Itu antara yang telah pun diumumkan. Dan juga untuk bonus Hari Raya Aidilfitri telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri, RM500 bagi penjawat awam dan juga RM250 bagi pesara kerajaan. Jadi itu antara yang telah pun diumumkan. Jadi kita akan berikan tumpuan seketika kepada tayangan multimedia menjurus kepada pelancaran buku Wajah Baru Perkhidmatan Awam yang akan dirasmikan oleh Perdana Menteri. Kita saksikan.
penjawat-penjawat awam dan semua daripada kita, termasuk anggota pentadbiran, perlulah berteraskan kepada ilmu. Kriteria yang kedua ialah kebolehpercayaan. Yang ketiga, budaya amalan kerja terbaik ataupun best practice. Kriteria yang keempat ialah semangat patriotik. Yang kelima ialah budaya keberhasilan. Prinsip keenam, budaya kreativiti dan inovasi. Ketujuh ialah nilai tambah dan kompetensi. Yang ke-8 ialah permufakatan kerja. Baik, itu dia buku Wajah Baharu Perkhidmatan Awam, 8 prinsip pemangkin kecemerlangan telah pun sama-sama kita saksikan seketika tadi. Dan pada ketika ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan menyempurnakan gimmick pelancarannya, yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menerima buku melakar Wajah Baru Perkhidmatan Awam, 8 prinsip pemangkin kecemerlangan, yang merupakan rakaman pemikiran dan juga gagasan kepimpinan tertinggi negara untuk melihat perkhidmatan awam negara terus relevan mengharungi tuntutan masa. Dan karya yang menyingkap aspirasi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini menampilkan 8 prinsip yang perlu dihayati dan juga dibudayakan oleh penjawat awam dalam memastikan kecemerlangan perkhidmatan awam demi kesejahteraan rakyat dan juga kemakmuran negara. Dan yang paling utama, segala aspirasi yang tercatat dalam naskah tersebut harus dinilai dan diamati sedalamnya oleh semua penjawat awam, kerana kita tidak mahu ia hanya sekadar retorik dan juga sebagai pemanis mulut semata-mata. Jauh lebih penting, jika benar-benar dihayati, ia boleh menjadi senjata kepada kekuatan perkhidmatan awam itu sendiri. Buku Wajah Baharu Perkhidmatan Awam, 8 prinsip pemangkin kecemerlangan, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Tinggi sungguh. Dan pastinya segala aspirasi, segala apa yang telah pun dititipkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucap tamanya sempena dengan Majlis Perdana Perkhidmatan Awam yang telah pun berlangsung dengan jayanya pada hari ini, harus sama-sama kita nilai, sama-sama kita amati dan juga sama-sama kita terapkan dalam perkhidmatan awam itu sendiri. Dan juga kalau anda yang baru saja bersama kami, suka sekali lagi saya maklumkan antara yang dititipkan oleh Perdana Menteri dalam pada kita nak membudayakan produktiviti, kreativiti dan juga inovasi. Segala yang telah pun direncanakan oleh setiap kementerian haruslah dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dan juga segala penjimatan dalam perbelanjaan juga haruslah dilaksanakan bagi memberikan produktiviti yang lebih efisien. Jadi Datuk Seri Najib juga seketika tadi memberikan penghargaan kepada semua penjawat awam yang menunjukkan gerak kerja yang terbaik, terutamanya dalam mendepani cabaran semasa. Penjawat awam yang
tunggu slomo sebenarnya dalam banjir yang berlaku pada tahun lepas dan juga gempa bumi yang berlaku saban hari di Sabah. Jadi Perdana Menteri turut mengakhirkan penghargaan ke arah itu. Dan juga inilah dia antara pertemuan dua mata, pertemuan dari hati ke hati yang telah pun dilaksanakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi senyuman gembira pastinya kepada penjawat awam yang telah pun dibentangkan seketika tadi. Sekali lagi saya maklumkan untuk perumahan penjawat awam RM300 merupakan kadar yang terendah dan juga RM500 diumumkan bagi bantuan Aidilfitri kepada semua penjawat awam. Jadi insya-Allah terima kasih kepada semua para penonton dan juga semua penjawat awam yang berada di seluruh negara yang bersama kami pada majlis perdana perkhidmatan awam. InsyaAllah untuk edisi ke-15 kita akan bertemu lagi nanti. Jadi teruskan bekerja, berikan perkhidmatan terbaik ke arah negara yang tercinta. Saya Syarif Sarabudin melaporkan tirai. Assalamualaikum. Amanah bangsa, kita juga telah berikrar.